Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabil Karim wa Habibil Makin Khatabil Nabiyyin Habibina Muhammadil Amin wa alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان رب العالمين ربنا بنعمته الأنوار الرحمن الرحيم عباده الكفور الرحيم والريحان مالك يوم الدين يحكم على بعهده بالعدل والإحسان إياك نعبد ونخصك بالعبادة في كل وقت وآوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم هداية الاستقامة والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالكفر والطغيان آمين إجابة لدعاء وشكرا للملك الديان والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم حبيبنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحاضرين حضرات حفظكم الله. Insyaallah. Pesawat 768 sambung lagi kita pada seraya 4 awal kali. Insyaallah kita lihat kita musadif. Apabila hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang saleh telah berada dalam pergaulan antara makhluk dan melihat cahaya-cahaya ketuhanan dalamnya dengan izin Allah dan bantuannya, maka terpeliharalah batin hamba itu dari melihat makhluk di sudut manfaat dan mudarat. Hamba Allah yang saleh. Kenapa disebut saleh? Hamba Allah yang saleh ini melakukan dua perkara. Pertama, iman yang sempurna. Kedua, amalan yang selaras, yang sejalan dengan syariat, yang mutabak dengan sunnah baginda besar Nabi SAW. Apabila bergabung dua perkara ini, orang yang melakukan dua perkara itu mustahna itu kita panggil orang saleh. Jadi kalau kita nak masuk orang saleh dalam senarai orang saleh ni, pertama iman kena semua. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran banyak, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Nampak tak? Mereka beramal dengan amalan yang saleh. Apa dia amalan yang saleh? Pertama iman kepada Allah, kedua beramal dengan amalan yang sempurna yang berkabah dengan sunnah Nabi. Jadi iman yang sempurna ini artinya ilmu ma'rifah, ilmu ketuhanan mesti sempurna. Baru iman kita akan melonjak kepada makam yang tertinggi, dipanggil iman hakiki. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal, yang paling utama
Rasulullah jawab, kamu ilmu mengenal Allah. Nabi jawab begitu, ilmu mengenal Allah. Dia tanya lagi sekali ke Nabi, ya Rasulullah, apakah lagi amalan yang paling afdal? Nabi jawab, yang sama, ilmu mengenal Allah. Kemudian dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami bertanya tentang amal, Tuhan menjawab tentang ilmu. Tengok, ya, kami tanya tentang amal, tapi Tuhan menjawab ilmu. Rasulullah mengatakan, ilmu ketuhanan itu apabila tidak ada kepada seseorang ataupun seseorang tidak sampai kepada kesenangan dengan Allah, maka tidak ada apa-apa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok tu, hubungannya maknanya kata segala amalan kita yang kita buat tidak dapat dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam itu mungkin terputus, mungkin tertolak, mungkin tidak diambil kira, mungkin tidak diberi pahala. Maka itu dikenali sebagai orang-orang yang jahil, masuk dalam kumpulan orang-orang yang jahil. Sebab itu ilmu mengenal Allah ini adalah paling utama dan utama. Kita kena isi dengan sempurna, dengan sebanyak-banyak mungkin, memberikan masa sepenuhnya kepadanya, lebihkan daripada segala-galanya. Jadi makanya kata tadi ini, apabila diberikan Allah, hamba Allah yang salih berada dalam pergaulan antara makhluk dan melihat cahaya-cahaya ketuhanan. Sebelum ini yang kita baca, seorang hamba Allah yang telah sampai kepada maqam ma'rifah, dia sudah sampai kepada ilmu langit, ilmu malaikat. Ia hanya mengenal Allah, tidak mengenal malaikat, ini kenal Allah, tidak kenal yang lain. Jadi dia sampai kepada alam malakut, naik kepada tahap yang tinggi. Di sini kita boleh ungkapkan mengikut Ibnu Ajibah, seorang ulama sufi. Beliau merangkaikan dalam 3 kategori tauhid. Ada 3-tiganya, alhamdulillah kita sampai kepada makam ma'rifin. Bila sebut makam mengenal Allah, pertama golongan awal, orang-orang biasa macam kita. Kita ni umumnya macam kita, orang awam biasa. Dia mengenal Allah melalui dalil. Dia mengenal Allah, dia menghukum pada akalnya Allah itu wujud. Dia mewajibkan kepada akidahnya Allah itu mawjud kerana melihat kepada dalil-dalil alam sekeliling. Itu yang kita kaji pada peringkat awalan pada An-Nur sifat 20. Disebut apakah dalil Allah itu wujud? Dalil baharu alam. Apakah dalil Allah itu tidak ada awalan? Dalil baharu alam. Apakah dalil Allah itu kekal, tidak binasa, tidak mati, kekal selama-lamanya? Dalil baharu alam. Dan bagaimana kita kiaskan kepada semua sifat-sifat Allah yang 20 tadi. Jadi maknanya peringkat pertama itu sudah memadai. Maknanya orang ini kalau masuk peringkat yang pertama itu pun sudah dikira sebagai golongan arifin ataupun ahlul ma'rifah ataupun orang yang dapat mengenal Allah, sudah masuk dan kita mengenal Allah. Bagus. Naik lagi pada tahap yang kedua, golongan khawas atau golongan khusus dia panggil. Golongan khusus ini dia tak pakai dalil. Dia meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya melihat melalui cahaya mata hati. Nanti kita sebut cahaya di sini. Cahaya mata hatinya iaitu kasyaf, dia melihat terus dengan pandangan mata hatinya bahawa tiap yang wujud sama ada dirinya atau sekelilingnya atau apa juga yang dapat dia bayangkan, yang dapat dia lihat, yang dapat dia gambarkan, kesemuanya tidak sunyi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melihat perbuatan Allah, semua perbuatan Allah, baik buruk jadinya tidak, manfaat atau mudaratnya, dia melihat semua itu perbuatan Allah. Di sini sampai kepada peringkat tauhidul af'al, mengasahkan perbuatan Allah. Cantik. Golongan yang kedua ni cantik. Ya, sudah sampai satu makam yang lebih tinggi. Jadi dia tidak melihat. Maknanya kalau jadilah apa-apa pun yang terima, dia hukum satu semua daripada Allah. Datang bincangan, datang kemudaratan, datang ancaman, datang sama ada nikmat dan kebaikan, datang apa juga yang berikan kepadanya, yang dapat dia lihat, yang boleh dia bayar, boleh dia gambar, yang boleh dia sebut, yang boleh dilihat,
maka tidak sunyi daripada perbuatan Allah. Jadi tidak ada hubungan makhluk, tidak ada kesan makhluk kepada, tidak ada urusan-urusan yang berkaitan dengan makhluk. Ya, maka dia pegang satu, tauhidul asma, mengasahkan nama Allah. Ad-darun nafi' huwa Allah, yang memberi mudarat. Nama Allah ada dua, ad-dar, an-nafi', ada dua nama Allah. Kita buka dalam 99 nama Allah akan jumpa dua nama itu. Dar, panjang sikit kita baca. Nafi', yang memberi manfaat. Sama ada yang memberi mudarat, sama ada memberi manfaat, itu adalah Allah. Jadi dia tidak lihat kepada makhluk, maka dia terima dengan hati yang ridha. Kemudian dia kembali kepada Allah dengan tawakal. Cantik ya? Ridha, terima, dan diserah kepada tawakal. Ya, maka itu kita sebut di setiap doa kita. Wa ana minal muslimin. Sebelum kita kata wa ana minal muslimin, kita kata apa dulu? La syarika lahu wa bidzalika umir wa ana minal muslimin. Faham tak elok? Tidak ada sekutu syarikah kepada baginya, bagi Allah. Tidak ada sebarang sekutu syarikah baginya. Perbuatannya satu, datang daripada yang satu. Tidak ada daripada perbuatan lain daripada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah dalam perbuatan. Semuanya kita kembali kepada Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kata tiap-tiap suatu amat berkuasa. Tiap-tiap suatu, tidak ada satu pun yang luar daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umir, itulah sebabnya, dengan karena itu aku diperintahkan, diarahkan untuk mengumpul satu akidah, mengikat satu simpulan iman bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Maka itu kita buat satu ungkapan kepada Allah, wa ana minal muslimin, dan aku adalah di kalangan orang-orang yang menyerah. Muslim ini orang-orang yang menyerah, pasrah, tawakal, redha kepada Allah. Nanti lepas bagi salam sembahyang, apa-apa kita terima, kita dah baca dalam tahajud, doa aqidah kita tadi. Sebab itu doa aqidah ni kena baca. Sembahyang fardu pun kena baca, sembahyang sunat pun kena baca. Jangan tinggal. Kalau kita tinggal doa aqidah ni, makruh sembahyang kita. Makruh, ya. Terus Allahu Akbar baca Fatihah. Ini hukum ni, ya. Tak cantik. Sebab kita menghadap Allah dan sembahyang ni melalui tiga alam. Kita sembahyang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam tiga alam. Mesti ada tiga alam ini. Kalau tidak ada tiga alam, sembahyang itu belum capai kepada makam khusyuk. Boleh tak? Yang mana Allah ungkapkan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagia, beruntung, berkemenangan orang-orang yang beriman, yakni mereka pada dalam sembahyang yang mereka khusyuk. Khusyuk itu adalah kesempurnaan iman. Kalau tak khusyuk, belum sempurna iman. Nampak ya? Iman yang sempurna, iman yang bahagia, iman yang berjaya apabila sembahyangnya khusyuk. Kenapa khusyuk? Kerana ada tiga alam. Pertama kita panggil alam jasad. Alam jasad itu kena elok. Segala urusan-urusan luar sembahyang kena cantik. Ya, bacaannya cantik, gerak-geraknya cantik, ya, tumpuan-tumpuannya pada sembahyang itu cantik, ya, semua zikir-zikirnya cantik. Itu kena maknanya kita lakukan yang luar frame sembahyang itu adalah alam jasad. Kita masuk alam jasad dulu. Maka itu wajib atas kita menyempurnakan hukum-hukum zahir sembahyang itu seperti rukun, syaratnya, sah batalnya, sunat ab'adnya, sunat hayatnya. Itu kena ada. Apa ada sunat ba'ad, apa sunat hayat, itu kena ada. Jadi antara sunat hayat membaca doa kita sesudah takbir. Nampak? Antara sunat hayat yang kena dalam sembahyang itu ialah kalau kita tak baca doa kita, artinya sudah gugur satu sunat hayat, sembahyang kita tak cantik. Kalau kita berdiri seolah-olah macam orang dicukur kening, apa tak tinggal biji mata. Boleh? Nah, ada juga boleh, tengok juga, bukan tak boleh. Ya, wujud juga muka dia tapi tak cantik. Ya, tak sempurna. Ada cacat, orang ditegur, mana pergi kening yang semua habis. Nampak ya? Lebih kurang lebuhan dalam hutan, tak ada kening juga.
Ya, yang 24, yang 24 dia pokok kan. Ya. Itu artinya. Jadi makanya yang pertama alam jas, kedua alam nafs. Alam nafs sukma kita. Kita punya sukma. Ya. Apa sukma kita? Hati kita. Akal kita. Akal nurani kita. Itu masuk dalam akal dalam sini. Bukan di sini. Akal di lubuk jiwa kita, di hati kita. Imam Ghazali kata, akal adalah cahaya yang Allah jadikan pada mata hati, bukan pada otak. Yang letakkan pada otak, bukan. Otak sebagai motor, enjin, nak menggerakkan putaran-putaran anggota jasadiah kita dengan satu arahan daripada akal. Akal gharizi di sini, akal budi di sini. Di sini kita kena hidupkan akal di sini, bukan akal sini. Banyak manusia tidak ada akal ini. Sebab itu, walaupun dia ada ijazah tertinggi, ilmu yang tinggi, ya, sampai kepada mercu yang tinggi, macam Albert Einstein tu, ya. Oh, manusia paling jenius di atas muka bumi ini, ya. Sampai orang kategorikan dia sebagai manusia yang paling jenius, paling bijak, tapi tidak beriman kepada Allah. Pada zahir kita hukum, dia tidak beriman sebab tidak ada tanda-tanda iman sampai kematian. Tapi dia bijak. Walaupun dia pernah sebut, dia kata di samping alam nyata ini, dia kata ada alam ghaib yang mengawal, yang mengkontrol seluruh alam ini. Dia kata, nampak? Dia terima wujudnya Allah, tapi tidak beriman. Wa amma yufakun al-Quran, kenapa mereka berpaling? Ya, kalau ditanya siapa yang menjadikan langit dan bumi, siapa yang mengedarkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, serius mereka mengatakan Allah. Wa amma yufakun, tapi kenapa mereka berpaling? Mereka tidak menghadap kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, kerana tidak ada akal budi. Dan akal budi tidak, kita kena janakan akal budi, hidupkan dia supaya dia kukuh, dia kuat. Dia yang akan kawal semua akal-akal di sini, dia akan kawal. Itu paling penting sekali. Jadi makanya yang disebut di sini pada alam yang kedua, alam sukma ataupun alam nafs. Sukma kita panggil bahasa yang lebih lembut. Sukma ini artinya hubungan yang ada kait dengan jantung kita, nafsu kita, hawa kita, akal kita, masuk dalam kumpulan sukma. Itu bahasa kita, bahasa Melayu kan, ya. Kedua, ketiga kita masuk kepada alam apa? Alam ruh, alam nyawa. Tiga alam, ya. Pertama alam jasad, kedua alam sukma ataupun alam nafs, yang ketiga alam ruh ataupun alam yang disebut sebagai alam nyawa. Itu kita paling penting. Jadi kita menghadap tiga. Menghadap yang pertama alam jasad dengan ilmu fiqah. Tak ada ilmu fiqah tak sempurna. Fiqah nak mengajar kita hukum sembahyang, rukun sembahyang, syarat sembahyang, sah sembahyang, batal sembahyang, makruh sembahyang, sunat sembahyang. Fiqah mengajar kita. Kena ada ilmu fiqah. Itu syariat. Tentang sukma nafsu, kena ada ilmu tauhid. Ya, artinya sukma itu mesti dibersihkan. Tauhid apa itu? Sampai kepada tauhid, maknanya kita membersihkan segala semak, samun, segala karak-karak kalabal rana ala qulubihim. Buang yang ra tu, yang karat. Bahkan sekali-kali tidak, kata Allah, kekaratan hati-hati mereka di atas sebab amalan-amalan perbuatan-perbuatan mereka. Karat itu kena buang. Apa yang karat-karat itu? Segala penyakit-penyakit batin. Riaknya, wujudnya, subahnya, tamak harabahnya, ghadab marahnya, ya, takabburnya, ya. Ini sifat-sifat batin yang banyak kali kita sebut. Perlu dalam amalan tasawuf. Kita belajar tasawuf, kita renung habis-habis sekali intipati tasawuf, kita akan dapat kenal apa dia takbur. Banyak orang boleh sebut takbur, semua orang boleh kata takbur, hang sombong, itu sombong, ini sombong, tapi dia tak tahu apa itu sombong, sehingga dia tidak sedar dia sendiri
terjangkit dengan penyakit sombong itu. Ya, jadi makanya kita nak kena faham sombong, apa dia hakikat sombong, sebab apa jadi sombong, macam mana atasi sombong, apakah amalan yang boleh mematah, boleh memadamkan sifat sombong ini, dan apakah artinya kepentingan sombong. Selalu dia adalah sifat yang sama jadi dengan kita, fitrah kita, dia sama beranak dengan kita, sama jadi dengan alam kita, adanya dalam diri kita. Jadi macam mana kita nak atasi dia supaya sombong itu jadi sombong yang bermanfaat. Sombong orang kepada orang yang sombong sedekah, Nabi katakan dalam hadis. Sombong kamu kepada orang yang sombong, kamu sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Nampak ada orang tu sombong, kita pun dah tunjuk sombong dekat dia. Nampak ya? Jadilah itu satu sedekah. Ya, dia tak mau pergi masjid, duduk di rumah. Kita lalu depan rumah, ya. Sebab tu Nabi kalau orang buat ancaman tak ada apa-apa, dia duduk jalan dulu tu, orang duduk lempak sampah, dia lalu, orang lempak, besok dia lalu lagi. Kita pergi ke lain lah. Kita sampai tak mau pergi lah, aku tak mau lalu ke tu. Sebab aku duduk lalu, orang duduk beli sampah ke aku juga geram, tak boleh nampak. Ya, kita lalu dia sampah lah. Bila kita lalu dia sampah lah, tinggal dia buang sampah, kita lari pada sampah tu aja. Ya. Nabi dah, orang buang sampah, ludah. Nabi lalu lagi, besok lalu lagi. Itulah sombong orang sombong tu sedekah. Dia kata dia lalu lagi, yang duduk buang sampah dia berani lalu. Kita pun tunjuk kita punya tangkas, kita punya tabah, ya? Kita punya sabar, kita tunjuk ke dia lagi. Akhirnya dia menolak. Ya, ini berlaku kepada zaman Rasulullah. Akhirnya Allah nak jadikan dia sakit, dia tak mampu lagi nak buang sampah, dia menyorok dalam rumah. Nabi lalu lagi, tiba-tiba tidak ada. Mana Nabi orang dia buang sampah? Nabi berhenti di pintu rumah dah. Nah, Nabi masuk dalam rumah, dia takut dah. Dia ingat Nabi nak pukul. Nabi kata bukan, berarti tak, pasal selalu aku lalu nak buang sampah, hari ni hang tak buang. Dia tu aku heran pasal apa hang tak ada. Rupanya dia sakit. Dia kata, ya Allah, minta maaf lah banyak. Dia sakit kosong. Nabi bagi lagi bekas tangan, bawa lagi, oleh-oleh kat dia, bawa lagi, ya, sumbangan kat dia, bagi kat dia, bantu. Masya Allah, dia tak pernah jumpa manusia macam ni yang paling sempurna dan punya kuat akhlak, punya tinggi budi pekerti. Asyhadu an la ilaha wa annaka Rasulullah. Terus mengaku, ya, ini di antara kelebihan. Kata sombong, baru sombong ini adalah sedekah. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Sebagaimana kita kalau cegah kemungkaran dengan tangan tak jadi, cegah dengan mulut tak jadi, hendaklah dengan hati. Dengan hati itu sudah cara dia. Itu cara dengan hati itu. Kita kena tunjuk action dia. Itu dengan hati, ya, bukan dulu segak-segak di rumah. Ya. Lagi kita tunjuk kat dia, lagi kita sebut, lagi kita bercakap dengan dia. Nampak tak? Jom pergi masjid. Kita tahu memang dia tak pergi masjid ni orang kan. Jom pergi masjid. Nampak? Dia dah tahu lah. Mengambil dia lari. Cukup tahan kita lalu, dia menyorok. Dia ni kalau lalu, dia penyau. Nah, ini dia antara benci dengan hati. Bukan kita cegah dia, kita hajar lagi kat dia. Nampak tak? Itu satu di antara nikmat yang kita faham. Jadi maknanya, pertama, kita masuk alam salat. Alam pertama iaitu alam jasad, mesti juga ilmu pegang. Kedua dengan ilmu tauhid, iaitu bahagian untuk menyuci. Bahagian kita ngadap Allah di masuk rumah, jangan ada janabah batin. Itu bahasa istilah, ya. Janabah batin tu apa, tuan-tuan? Orang janabah mana boleh sembahyang? Hadam sah. Dia, kita ada janabah batin. Janabah batin ni bukan boleh mandi dengan air biasa. Tak boleh mandi dengan air biasa. Dia kena mandi dengan taubah, ayat taubat. Baru bersih. Dia punya dosa-dosa, segala celitan-celitan, palitan-palitan, penyakit-penyakit batin. Bersih. Yang ketiga, kita menghadap Allah dengan alam ruh, alam nyawa. Pakai ilmu apa tu? Ilmu tariqah. Apa dia ilmu tariqah? Mengamalkan zikrullah, mengamalkan tauhid, membawa amalan-amalan tauhid dalam diri kita. Antaranya masuk yang kedua tadilah mengasarkan perbuatan-perbuatan Allah. Bila ada perbuatan-perbuatan Allah kita nampak pada mata hati kita, kasyaf dia bukan dalil lagi. Bukan tak payah pakai dalil lagu mana.
kumpulan yang pertama tadi. Kumpulan pertama yang kata dalil Allah wujud. Al-Quran kata Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Duk dengar tiap-tiap Jumaat ayat tu kan. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Kemudian dia bersemayam di Arasy. Nampak tak? Dia menjadikan langit dan bumi ini dalam tempoh 6 masa. Kemudian dia bersemayam di Arasy. Itu dalil kata Allah wujud. Ini golongan pertama. Dia beriman dengan ayat Allah. Jadi dia beriman mengatakan Allah itu wujud kerana ditunjuki oleh ayat Allah. Kemudian pakai dalil akal. Mana boleh ada alam dia sendiri kalau tak ada yang bagi jadi? Mana boleh dia gerak sendiri kalau tidak ada yang gerakkan dia? Jadi yang menjadi, yang gerakkan dia itu adalah Allah, Tuhan kita yang wujud. Ini peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua kasyaf. Dia tengok dengan mata hati. Dalil-dalil yang pertama tadi, tauhid yang pertama tadi akan membantu mengukur, menjarakan penglihatan mata hatinya sehingga dia dapat melihat melalui pancaran nur mata hatinya bahawa tiap-tiap yang wujud, yang maujud sama ada wujud yang kharaji, jangan masa kata wujud yang khayali, hanya bayang-bayangan, atau wujud burhani dengan satu gambaran, atau wujud qawli hanya dengan perkataan, maka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu. Cantiklah. Kemudian nombor 3. Habis Jadi kita ada 3 ilmu. Ada 3 alam, 3 ilmu tuan-tuan. Pertama ilmu fiqh, kedua ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal sifat-sifat batin, menyuci, dan yang ketiga ilmu iaitu melihat kepada ilmu yang kata nyawa tadi ini. Kita melihat kepada apa juga yang wujud, yang maujud ini Allah dengan ilmu tarekah. Apa dia ilmu tarekah? Amalkan amalan kita dengan rajin, dengan taat, buat amalan-amalan dengan sempurna, rutin amalan kita, dan berlaku wara'. Apa dia wara' ni? Kita dah sebut dah. Wara' ini maknanya kita mengambil keyakinan di antara dua perkara yang belum tentu sah dan batal, belum tentu sahih ataupun batal, belum tentu di antara halal dan haram. Itu kita panggil wara'. Satu perkara yang kita masih sangsi. Aku nak pergi tempat ni lagu mana? Kita nak pergi tempat contohnya. Tempat ni macam mana? Ada masjid ke? Tanya masjid dulu. Mana-mana tempat kita nak pergi tuan-tuan. Tanya tempat tu ada masjid, ada semua, ada tempat yang boleh kita buat ibadat secara khusus. Kena tanya tu dulu. Ya. Ini berlaku kepada, tengok dalam kitab Ruh yang tulis Ibnu Jauzi, tulis kitab Ruh. Saya pernah cerita dah banyak kali. Nampak ya? Bagaimana 3 mayat yang disimpan. Mayat yang kedua, mayat yang ketiga, mayat yang pertama, ya. Mayat yang pertama dia punya liang kubur dia 8 km. Kubur dia 8 km. Kita nak bawa kereta 8 km, fikir 2 kali. Dia nak turun kita tu tempat 8 km. Ya. Tapi Allah buka kubur dia 8 km. Ini kata Ibnu Jauzi dalam kitab Ruh. Kita boleh beli kitab tu yang diterjemah oleh ulama Indonesia, yang dicetak oleh Pustaka Nasional, sama dengan kitab kita ni. Ya, dia punya publisher yang sama. Kitab Ruh nama dia. Kita buka dan kitab tu ada cerita. Terbaik juga kitab tu ya. Alhamdulillah bagus kitab tu. Ibnu Jauzi yang tulis kitab tu. Kubur tu 8 km. Ditanya siapa yang punya kubur ni? Orang yang mati ni orang muda. Orang tua tak payahlah. Orang tua tak pergi mana. Orang muda dia boleh jalan jauh, dia boleh pergi ke mana-mana. Orang tua pun nak berjalan jauh dah kan. Orang muda ni dia banyak berjalan, dia banyak adventure. Ya, maka itu setiap tempat dia nak pergi, dia akan tanya ada masjid ke? Itu dia tempat. Ada suara. Dia pentingkan hak Allah dulu. Dia tak tanya ada kedai makan ke? Dah. Kita tanya ada kedai makan, ada kedai minum ke? Ada hotel. Abang nak tidur, abang nak makan. Tak ada kerja lain. Itu berakhir betul-betul lah. Tapi orang ni dia tanya kepada apa? Macam nanti Allah Yaqub tanya kepada anak. Ya. La ta'buduna min ba'di. Bila dia nak mati, anak-anak dia ada 12 orang. Nabi Yaqub. Dia tanya ke 12 orang. Nabi Yusuf sekali. Nampak tak? Ma ta'buduna min ba'di. Apa nanti yang kamu sembah lepas aku mati? Dia.
Bukannya apa nak makan sampai aku mati. Tengok ya. Kamu nak sembah apa nanti lepas aku mati? Oh, tengok dia tanya. Walaupun anak-anak disuruh sampai pada tahap Rasul. Nabi Yusuf tu Rasul. Ya, Bunyamin Nabi. Dia tanya lagi. Ya. Maka dia jawab, kami akan sembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Itu jawab kita pun begitu juga. Orang muda ni dia akan sebut, dia kata, dia tanya di mana, maka itu orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Pagi petang siang malam jiwanya raganya hanya kepada masjid, untuk menghadap Allah, untuk sujud sembah kepada Allah. Dengan kerana itu, liang kubur dia, Allah suruh buka, malaikat buka kubur itu 8 km, 1 farsah. Nampak? Dahsyat. Nah, hebat. Orang yang kedua baru 1 mil, 1 mil pun besar satu batu pun. Satu batu pun dah luar dah. Ya. 4,000 kaki tu lah. Dekat 7,000 kaki ya. Satu batu. Kenapa orang ini sedekah tangan kanan, kiri tak nampak? Kiri sedekah kanan tak tahu. Itu dia nampak. Dah. Sengak-sengak masuk habis. Tapi kita kalau orang tengok dengan nyata tak apalah. Nah, orang tengok kita sedekah tak apalah yang tu. Bila orang tengok yang tak ada, tengok sedekah bagus. Nampak kata termohon. Tak rosak tu. Yang tu yang rosak lah. Nak tahu dan tahu lah macam biasa. Nak bagilah sedekah orang miskin. Tak kira lah. Jangan ada nanti orang tengok. Orang ni kata sangka kata aku ni orang kaya, orang pemurah, nampak tak? Aku akhlak tinggi, ini rosak. Itu kita nak jaga. Orang yang macam ni, ya, dia bulan masjid, bil ayam siapa bayang tak nampak. Dia punya sembahyang itu biasa. Tak lah musuh nampak dia punya gerak, dia punya kelibat, kata dia tu bayang tak nampak. Sampai orang tak boleh duduk, siapa dia? Nampak. Sampai postman pun tak tahu lagi. Nampak ya. Dia boleh bayar ayat bil, bayar ayat elektrik. Itu ada je dulu sampai jadi sekarang, sampai sekarang tu jadi. Nampak? Sehingga orang boleh tanya, asal kau bayar bil? Tak tahu ayat. Allah lah. Dia pun tak pernah tanya, tak pernah bagi hint kata orang. Macam tu punya bersih jiwa dia. Dengan hati yang lapang, macam tu juga orang suka bagi makan. Sebab Nabi kata kan, anjuran. Yang pertama, ziarah suka tengok orang mati. Ziarah orang mati. Kedua, suka jamu orang makan. Itu antara tabiat yang bagus. Ya. Yang ketiga, mengawal mulut daripada bercakap yang sia-sia. Itu amalannya juga bagus. Cakap mulut kita itu bagus. Ini tarekah ni. Ini tarekah. Tarekah nak sampai kepada hakikat. Ya. Antara tarekahnya jaga mulut untuk bagi makan. Jadi dia nak amal Rasulullah kata bagi orang makan tambah-tambah bulan puasa ni. Ya. Apa dia buat? Hari-hari kerja dia. Dia ni pergi kedai-kedai makan ni, dia cari kedai-kedai makan, dia bayar 10 orang makan. Dia tiap hari dia suka pergi kedai makan, cari kedai-kedai makan, 10 orang dia bayar. Nampak? Dia tak bayar 10 orang. Dia kata kat orang jual beli tu, orang kedai tu hanya abang-abang. Ni tengok 10 orang makan, bayar. Beritahu kat aku kena bayar. Nampak? Tu kerja dia. Dan saya pun dapat makan 2 kali. Nampak ya? Tempat tu saya memang butaki tempat tu lah. Tak ada siapa mengada kontak tempat tu tak ada. Tapi kebetulan ada urusan dengan satu jabatan kerajaan. Dia pun sampai di situ, maka bayar. Dia bayar macam siapa bayar? Orang dah bayar lagi. Ya? Dia berarti tengok tak ada muka yang kita kenai. Tak ada muka yang kenai kita. Dia mau tegur kita ke siapa-siapa salah pun tak ada lah. Mai kali kedua, satu ketika mai lagi kali kedua. Bukan besok lusa tu, mari lepas 2 bulan. Pun dapat sama orang. Dah takut nak pergi. Kali ketiga tak pandai pergi lah. Kita masa sekat apa dia bayar ke aku ni. Maknanya kata penghabis orang kedai tu dia main kuliah haji, khusus haji. Dia abang kata Ustaz kata nak Ustaz tahu tak Ustaz makan besok kau bayar. Saya yang kedai lah tu adalah doa Allah. Nampak tak? Dia dimari hari-hari Ustaz. Bukan hari-hari dia buat kedai. Kedai tu dia pergi kedai lain.
dia nanti bayar 10 orang makan. Tak kira orang tu makan apa, banyak mana makan tak kira. Nampak tak? Jadi tokey tu ditulis berapa banyak, pasal dia bayar. Dia singgah berapa tadi buat makan, nah RM1 nak ambil satu ni. Dia nampak tak? Tu dia, dia nak ambil amalan. Rasulullah kata orang Islam ni suka makan. Sebab tu orang Melayu suka buat kenduri. Orang Melayu ni dia lebih dulu terima Islam di sini. Jadi kita mengamalkan budi bicara orang Melayu juga keturunan daripada Nabi Ibrahim juga. Sebab tu dia ada sikap sifat kenabian tu ada dalam diri kita, ya. Bagi itu pemurah orang Melayu rajin buat kenduri. Dia rajin, ya. Nak buat kenduri habaq aja. Nampak pakai jadi, ya. Kok mana pun dia main, ya. Kalau tidak bagi duit yang dibawa makanan. Macam-macam makanan bertindih-tindih, nampak tak? Ini di antara budaya yang kita amalkan berdasarkan kepada pembawaan kita sebagai orang Islam yang diabadikan daripada amalan Rasul Nabi alaihi wasallam. Boleh kita kait sikit benda. Baik, sambung kita lagi. Bila kita menyebut tentang 3 tauhid tadi ini yang kata musannif, tauhid yang ketiga tuan-tuan, takbir lagi, mukadimah tadi takbir tu. Ya. Tauhid yang ketiga bukan dengan dalil, bukan dengan kasyaf, bukan dengan mata hati, tapi sudah timbul suatu rasa dalam jiwa. Bahwasanya rasa itu bukan rasa dirinya, tidak ada yang wujud yang mawjud melainkan Allah. Yang dia tengok tadi, yang kata orang kedua tadi, tauhid yang kedua itu tengok perbuatan. Tapi orang yang ketiga bukan tengok perbuatan, dia tengok semua Allah. Dia melihat semua Allah. Apa dia? Yang wujud, yang mawjud hanya Allah. Jadi dirinya tidak wujud. Sudah hilang dalam satu makam, dia panggil makam fana. Makam fana ni artinya lenyap, hilang segala makhluk. Nama makhluk tak ada, hilang. Nampak tak, ya? Yang ada apa dia? Makam baqa, hanya Allah saja yang kekal. Yang wujud hanya Allah. Ini tauhid yang ketiga. Ini paling tinggi. Lenyap, fana. Kullu man 'alaiha fan. Quran juga sebenarnya. Nampak? Apa je kul ni kul semua, bukan kul jami', dia kul mujma'. Faham ya? Bukan kul jami', kul mujma'. Makna kata tiap-tiap yang wujud yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala semua fana, habis. Nampak? Kalau kata kul semua, Allah terosak. Sebab tu Allah tak masuk dalam kul ni. Kul ni tiap-tiap semua, Allah tak masuk dalam kul. Nampak? Yang lain daripada Allah masuk dalam kul. Maknanya tiap-tiap yang wujud, yang boleh wujud, yang akan wujud, yang boleh wujud, yang diwujudkan, atau yang belum wujud, yang boleh diwujudkan. Seperti kita dah kenal dah 4 apa? 4 mungkinan. Kita dah kenal kan? Ya. Maka semuanya itu fana. Sebab tu sunat kita baca dengan mengikut dalam apa nama tarekah Syatibi dan pembacaan qiraat Al-Quran, ya. Dalam qiraat Al-Quran mengikut tarekah Syatibi. Baca Quran tu ada tarekah tau. Jangan kata betul sahur saja. Dalam Quran tu ada tarekah. Kita ngaji sekarang di Malaysia ni banyak bergantung kepada tarekah Syatibi. Dalam tarekah Syatibi dia kata apa? Kita bacakan ni sambung bagus. Dia ada 4 tempat dalam Quran bagus baca sambung. Orang tak pernah tanya saya baca Fatihah. Tengok saya baca Fatihah, ada 2 ayat saya akan sambung. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Jibril baca 2 kali Nabi ya. Ada satu ketika Jibril baca apa tu? Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Yang tu dia sambung. Yang lain tu baca lebih biasa. Jibril pernah baca. Satu lagi dalam surah Rahman. Kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sunat sambung. Bagus. Nampak tak? Ya.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kena sambung. Fawailul lil musallin. Ya, maka kecelakaan menimpa orang sembahyang. Bukan sembahyang orang sembahyang terjelaka. Ya. Sesungguhnya wail, neraka wail untuk orang yang sembahyang. Kalau kita berhenti tu nampak orang sembahyang dapat masuk neraka lah. Maka elok kita sambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kau nampak kata orang yang lalai. Yang mana mereka ini lalai pada sembahyang mereka. Mereka ditimpa kecelakaan. Bukan pasal sembahyang mereka, pasal sikap mereka yang lalai. Nampak tak? Faham? Orang sembahyang memang bagus. Betul tak? Ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang sunat kita baca sambung. Tuan-tuan, afdal baca sambung supaya terpelihara dia punya maksud dan punya makna. Makna dia tak lari, sambung, dan suatu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Adab kita dengan Tuhan. Ya. Jadi ulama-ulama ni, ulama-ulama qiraah ni cukup kemas kalau kita ikut ulama qiraah betul, memang bacaan kita kena. Ya. Summa radadna asfala safilin. Nampak tak? Dia suruh sambung sikit. Tapi yang ni tak masuk dalam bab dah tadi lah. Ini atas adab-adab ulama-ulama qiraah baca. Tapi lah ni orang tak baca betul dah. Tak ada lah. Ya. Kan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan amal saleh. Maksud ayat ni turun, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguhnya kata Allah, sungguhnya kami ciptakan jadi manusia itu takwim dalam keadaan yang cukup sebaik-baik takwim. Kemudian Tuhan sebut summa radadna asfala safilin, kemudian kami tarik dia turun sampai ke peringkat yang paling bawah. Dah bagus dia tarik pergi bawah pula lah. Nampak tak? Manusia ni dah bagus kan, Tuhan puji kita, Tuhan buat makhluk ni paling baik takwim, kemudian tarik pergi ke bawah. Pasal apa tarik ke bawah? Patutnya kena angkat lagi lah. Maka tu ada illa alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kita berhenti ambil sikit. Ya, summa radadna asfala safilin illa ada kecuali. Nampak tak? Bukan semua Tuhan tarik ke bawah. Faham tak? Naik balik. Illa alladzina amanu. Cantik tak? Tengok tu. Ya. Ulama qiraah punya jaga makna. Jadi makna kena tahu bahasa Arab lah. Kita tahu bahasa Arab. Tahu tak mana nak wakaf, tak mana nak wasal. Ilmu ni memang kena ada bahasa Arab. Kita kena tahu nak, kena tahu saraf sikit. Kalau kita dapat menimbang ayat ni tak mana nak berhenti, tak mana nak sambung. Ya. Itu je lah. Boleh kan? Boleh kan? Itu di antara kita sentuh sikit lah bab qiraah pula. Ya. Semua bahagian kita kena faham. Jadi masuk kepada tadi, yang masuk kepada tauhid yang ketiga tadi ini, di mana mereka merasai dalam dirinya bahawa tiap-tiap yang wujud ini semuanya fana, melainkan Allah. Jadi tidak semua wujud Allah. Inilah sampai percuk yang kita baca sekarang ni. Apabila hamba Allah telah melihat, telah berada dalam program antara makhluk dan melihat cahaya-cahaya ketuhanan, kemudian dia minta turun balik. Dia nak syariat. Dia dah kenal Allah, sudah dapat mengenal Allah. Sekarang hakul ubudiyah, hak kehambaan itu kita nak kena zahirkan. Hak kehambaan itu apa? Melaksanakan segala amalan perintah syariat yang diperintahkan. Betul tak? Hanya beriman dengan Allah saja, kita tak buat kerja lah. Hanya kenal Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita tak buat ibadat kepada Allah. Betul ke tu? Tak kenal. Bahawa kita faham bahawa Allah menciptakan jadikan kita semata-mata kerana kebesaran kemuliaan Allah itu, kerana ihsan Allah. Kenapa kita tak buat ibadat kepadanya? Maka itu kita nak kenal. Jadi maka kata Allah, kuntu khandan maghfiyan, aku ni perbendaharaan tersembunyi, aku ciptakan makhluk aku supaya daripada mengenal aku. Bila mengenal aku, macam mana nak sambung kita punya ma'rifah kepada Allah melalui amal ibadah. Sebab itu kita kena turun balik daripada alam malakut, kita kena turun balik kepada alam mulki. Nampak tak? Jadi sekarang kita turun balik kepada alam mulki, iaitu dengan mentahirkan amal ibadah kita kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan titah, melakukan sebaik-baik amalan kita kepada Allah. Maka itulah tujuan kita ibadat. Kita dah sebut tadi, tuan-tuan buat ibadat kerana Allah dia ada dua. Kerana ni
Ya, kerana yang pertama tu kerana Tuhan bagi diri kita, Tuhan menggerakkan kita, Tuhan mentahirkan kita, Tuhan mewujudkan kita, Tuhan mengilhamkan kita, Tuhan mentaufikkan kita, Tuhan menghidayahkan kita, Tuhan menginayahkan kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan memelihara kita. Kerana itu kita kena buat kerana dia. Betul tak? Itu yang pertama. Ya. Kedua, kerana apa? Kerana yang kedua ini yang kita buat, yang kita kerana lillahi ta'ala, kerana takut kepada Allah. Abang saya abang lah, dah berabang lah, kena abang pula takut lupa, semua pakai main dengar lah. Kalau cantik tu dia tak apa lah, main dengar. Ustaz pun janganlah seposan, sebut tu dah banyak kali dah pak. Dia pun nak dengar. Kau boleh masuk insyaAllah. Duk kerak-kerak sebut masuk lah kan. Itu dia. Itu dia. Baca Imam Syafi'i dia baca Al-Quran saja, bagi sehari dia khatam Quran sampai dia tak boleh dengar perkataan makhluk. Dia dengar perkataan makhluk macam bunyi anjing. Itu dia. Dia dengar manusia bercakap ni macam dia dengar anjing. Yalah. Itu dia. Punya buruk dia kata suara manusia, apa lagi suara binatang. Maka tu dia ambil kapas cucuk telinga lah. Tak mau dengar. Tak mau dengar. Dia keluar pada rumah ambil kapas cucuk. Sebab apa? Dia duk baca Quran, duk dengar Quran. Kalam Allah tu punya murni, punya indah, punya lazat. Tak ada lagi kalam lebih lazat pada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Syafi'i wajibkan kita baca Quran, wajib kena dengar sembahyang. Antaranya Fatihah lah. Fatihah tu wajib kena dengar. Jangan baca kita tak dengar. Orang perempuan jaga baca pelan-pelan tu. Kena bagi dengar telinga. Bila kita dengar Quran selalu tuan-tuan, tak boleh dengar lain dah. Baru tak boleh dengar lagu, tak boleh dengar tu, tak boleh dengar ni, tak boleh dengar. Dengan sendiri telinga kita tak boleh dengar. Yang tak elok, tak boleh dengar. Kenapa? Pasal kita ada dengar yang lazat. Ya? Macam Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa, dia bermunajat dengan Allah Jabal Tur Sina. Ya? Allah berkalam dengan dia sebanyak ulama kata lah. Ya? 140,000 kalimah. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa 140,000 kalimah. Nampak? Sehingga bila dia turun daripada Jabal Tur Sina, muka dia sudah bercahaya. Orang tengok pingsan. Siapa tengok muka dia jatuh. Nampak? Pingsan. Sebab cahaya tu berdekat. Dan dia kena ambil kapas, kena cucuk telinga. Tak boleh dengar kalam manusia. Dia dengar kalam manusia macam binatang duk marah, dia kata. Anjing menyalak kucing, duk bergaduh. Dia dengar begitu kalam manusia. Punya indah kalam Allah. Itu Nabi Allah Musa Jabal Tur Sina. Ya, turun. Sehingga orang yang tengok dia pingsan, maka dia mulai pada itu dia kena tutup muka dah. Nampak? Kita SOP yang tutup muka. Nabi Musa dah tutup muka awal. SOP Nabi Musa ni lagi kebaik. Nampak tak? Sebab muka dia begitu berseri, orang tak boleh tengok. Siapa tengok pingsan. Tapi Allah bagi kat dia satu ilham. Bila orang tu pingsan, dia sapu balik muka orang tu sedang balik. Dia tutup muka dia. Nampak? Macam muka tu dia tak mahu orang pingsan semua, dia pakai tutup muka dia terus. Arab panggil Badawi. Tutup muka tu panggil Badawi. Bukan bangsa Badawi. Badawi itu makna kata orang yang tutup muka. Kita hari semua Badawi. Nampak? Dia pakai tutup muka ni kan. Dah. Itu dia. Tu. Banyak orang Badawi belum bina. Tu seperti apa? SOP. Dah. Itu jelas dia. Dia faham Maka aku kata tadi ini, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikatakan tadi ini turun kepada alam mulki tadi, alam dunia. Kita sudah mula beramal. Kata musannif lagi, ya, apabila hamba Allah yang saleh terlibat ada dalam pergaulan antara makhluk dan melihat cahaya-cahaya ketuhanan dalamnya dengan izin Allah dan bantuannya, maka terpeliharalah batin hamba Allah itu daripada melihat makhluk di sudut manfaat dan mudarat. Tak nampak lagi manusia bagi mudarat dia. Dia dah terima ma'rifah yang tinggi, 3 macam tauhid sampai tauhid yang ketiga. Tadi yang kita sebut bahawa tiap hanya yang wujud hanya Allah, lain daripada Allah tak wujud. Jadi makna kata segala bala musibah apa juga yang berlaku ni pada hakikatnya tidak wujud. Dan semuanya datang daripada Allah, bukan boleh datang sendiri. Nampak? Maka tidak beri manfaat ke dia. Apa yang manfaat? Tidak beri mudarat. Ya.
Seorang ulama nama dia Haywah. Haywah nama Tuhan bagi binatang Haywah. Ulama besar dia Haywah. Dia ni kalau mengajar orang alim, dahsyat cukup alim. Alim sungguh, ulama hadis, ulama fiqh, ulama sufi, ulama qiraah, mengajar orang. Duk mengajar mak dia dipanggil. Haywah, bagi makan kat ayam jantan. Mak dia suruh bagi makan, dia ditinggal majlis, pergi bagi makan kat ayam, ambil gandum, pergi bagi makan kat ayam jantan. Nampak? Punya taat kat mak tu. Mak tu pun tak ambil kira walaupun anak tengah mengajar. Kita tengah mengajar tak usik lah. Mak panggil Haywah, no, hampir bagi makan ayam jantan sekarang. Dia ditinggal majlis, terus dia ambil gandum bagi orang, bagi ayam-ayam jantan dia makan. Ayam jantan masuk ayam betina lah. Ayam jantan dulu ayam betina. Inilah dia punya saleh, punya tauhid dia tinggi, tidak nampak dia apa-apa. Mai satu orang tengok dia pakai baju cupang camping. Kesian dia kata. Dia tak tahu lah Haywah martabat dulu lah. Haywah, aku tengok hang ni kesian tau, pakaian hang pun aku tengok cupang camping dengan tampung rata, tampung tempek sana, tempek sini dah. Hang minta lah kata orang, minta lah kepada Allah supaya Tuhan bantu hang sikitlah dengan sedikit kesenangan kamu. Dia ikut kawan tu. Kawan tu duduk sebelah dia, dia bangkat tangan dia minta Allah. Dia baca doa, kawan tu tak dengar apa dia kata. Habis dia baca doa, dia ambil tanah tu dia kepai-kepai tanah juga. Jadi seketui emas, dia bagi jadi empat kawan tu. Ambil. Jadi emas, tanah dia kata, dia aku tak berhajat kepada semua ni lagi. Empat. Aku tidak berhajat kepada ini semua. Ambil lah. Itu minta dia kata apa? Dia makamnya tinggi. Ini Haywah. Sebab dah sampai kepada makam yang kata tauhid, yang kita tadi ini pergulungan khawasul khawas, dia melihat yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak beri manfaat apa yang manfaat, tidak beri mudarat apa yang mudarat. Segala keuntungan kebaikan dunia tidak beri manfaat. Sebab yang manfaat itu tidak wujud pada hakikatnya, wujudnya Allah. Balik kepada Allah bagi jadi benda tiap-tiap suatu dengan sifat Allah ya hayyu ya qayyum, bukan pakai benda dia. Yang kita sebut naik kali, Allah buat langit. Langit pertama dengan besi. Besi ambil di mana? Hardware mana bagi dekat Allah? Kalau ada hardware dulu, hardware itu main dulu kepada Allah. Allah main kemudian, betul tak? Allah jadikan tiap satu dengan apa? Kun fayakun. Benar tak ada? Pada kiam benar tak ada? Allah buat langit bumi ini pada asalnya tidak dengan benda. Maksudnya benar tidak ada benda. Yang Allah gunakan tadi sebagai hasil mencipta segala makhluk, termasuk kita. Buat di pada tanah. Tanah pada asalnya diambil di mana? Tanah tu korek mana? Lori mana? Nampak? Ya? Bukit mana yang Tuhan runtuh? Kalau ada bukit Tuhan runtuh, rumah dia bukit mai dulu kepada Allah. Habis sifat kidam, nampak tak? Rosak sifat bakar. Tengok tu mai ke mana? Cantik kan? Allah jadikan tiap satu dengan kun, dengan benda yang tak ada. Hanya dengan kalam jadi. Maknanya tidak ada wujud pada hakikatnya pada semua makhluk melainkan Allah. Jadi makna kita Allah jangan dengan kun fayakun. Maka itu balik kita kepada kun fayakun. Termakan kun fayakun itu. Maknanya ada manfaat pun tidak berikan apa-apa kebaikan. Ada mudarat tidak berikan mudarat kepada kita kerana tidak wujud semuanya melainkan Allah. Itu balik kepada kita baca tadi ini yang kita musannif. Terpelihara batin hamba Allah itu dia pernah melihat makhluk di sudut manfaat dan mudarat, dan terangkatlah pula keinginan batinnya itu berpegang kepada makhluk. Tak gantung pada makhluk. Dia tak bergantung pada makhluk. Macam Haywah tadi lah, Haywah yang karamah tadi macam tu lah. Dia tidak berhajat kepada makhluk. Kalau hanya kesenangan dunia dengan benda, aku buat keturunan bagi apa? Allah izinkan tanah ni supaya jadi seketul sekumpal emas, dia kata. Allah izin betul. Dan seketul emas bagi. Sebab pada hakikat emas memang tidak wujud. Allah bagi adakan. Semua yang kita ada ini tidak wujud. Allah yang adakan. Betul tak? Ini kata jadinya. Jadi makanya yang disebut tadi ini, apakah itu dah melaksanakan ibadah atau bukan? Kerana dia telah kenal kepada Allah, dia kaya dengan Allah, maka dia tidak berhajat kepada selain Allah, dan dia tidak berpegang selain hanya kepada Allah. Maka tidak ada. Jadi dua sifat mereka dia. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak takut, tidak ada ketakutan, tidak ada kebir. Takut apa? Kita takut macam-macam.
Betul tak? Takut sakit, takut miskin, takut hina, takut jatuh, takut apa, ya. Bagai-bagai macam takut ada kat kita, ya. Para pakar psikologi kata manusia ni ada hampir 37 macam takut. Fobia ya. 37 fobia ada kat manusia yang daripada Pakistan lah, ya. Yang lebih lagi, ya. Termasuklah takut apa? Takut cicak. Badan punya besar. Dekat 200 kg, kilogram, nampak. Takut ke cicak? Cicak jatuh, terlupa habis. Takut apa? Takut geli. Dia bukan dia nak buat, dia takut dia boleh picit cicak tu mati, ya. Tapi dia takut apa? Takut geli ke depan tak tahan. Nampak tak, ya? Ya, ya. Itu artinya kita ada satu sifat dia panggil sifat rawan, dan diri kita ada satu sifat dia panggil rawan. Rawan ni lah kita naik sifat tinggi, kita kata gayat macam nak jatuh. Rawan. Tu ya, rawan ni bahasa Arab. Mana kata orang ni rawan. Orang Melayu panggil, ya. Tu dah pasal luar rebah nak jatuh kan. Tu rawan dah tu. Sifat rawan tu lah menyebabkan kita ada takut macam-macam. Boleh faham tak? Ya, takut tu mari. Jadi makanya dikata oleh musannif tadi, apakah itu melaksanakan ibadah bukan kerana dia telah kenal kepada Allah dan dia kaya dengan Allah, maka dia tidak berhajat kepada selain Allah dan tidak berpegang selain hanya kepada Allah. Itu kita panggil apa? Tawakkal. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza utila 'alaihim ayatu zat imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 3 dia punya protokol dia. Yang pertama sekali kata Allah, hanya saja orang beriman itu bila disebut nama Allah gemetar hati. Kita kata ni Allah kata dan pakai. Dia dah buat kerja tak kenal lah kau nak, kita pergi tegur lah, ya. Tegur. Hang sama dia buat kerja tak kenal. Hang tahu lah Allah maaf. Hang tahu lah Allah ada sebut dalam Quran. Benar ni salah. Ya kan? Aku tak buat lah. Itu makna kata hati itu ada, gemetar hati itu ada. Bila sebut nama Allah gemetar, faham? Tidak kita kata Allah nak pakai yang tu semua tak jadi lah, nampak tak? Semua tak boleh, yang tu tak boleh, apa yang boleh? Ini orang tak ada iman yang cakap. Tak ada iman, tak ada ilmu, tak ada ma'rifah kepada Allah. Na'udzubillah, jauh. Itu dia. Ya. Maka kena tinggal jauh. Maka tu kita kena rawat jaga itu. Yang kita sebut, apa yang sebut Allah gemetar, dibaca ayat-ayat Allah kepadanya, ayat Quran, maka bertambah-tambah iman. Itulah hasil pertama Tuhan tuju kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia dah mula nak masuk iman dah. Dengar apa Nabi baca dan dia terima. Itu yang lepas-lepas dengar Nabi baca tu, dia nak pergi cari Nabi, ya. Nampak tak? Dia nak pergi cari Nabi itu nak beriman kepada Nabi, tapi dia dicabar. Itu yang parah tu lah. Sifat parah tu ada lagi kat dia. Apa dia kata nak cari Muhammad? Adik hang pun tak betul. Adik hang tak masuk Islam, tahu dah dia ikut Nabi. Dia jadi macam mana? Dia jadi malu sebab adik dia lebih dulu pada dia. Nampak? Dia rasa dia punya ego tu tinggi, ya. Adik dia lebih dulu daripada dia masuk Islam. Aku yang patut masuk pasal dia masuk dulu. Dia cari adik dia. Nampak? Nak mengesahkan pipi tengok adik dia baca Quran. Pun adik dengan adik faham dia baca. Itulah cerita ni, kita tahu lah cerita ni, tak payah faham lah, jauh kita boleh faham dah kan. Jadi pendek kata, dibaca ayat Allah bertambah-tambah iman. Dan kepada wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Inilah golongannya, golongan mutawakkilin, tinggi, ya. Dia tawakal kepada Allah. Semua Tuhan buat, yang wujud hanya Allah, bukan aku, yang gerak semua Allah, yang cipta jadi semuanya Allah. Maka kepada Allah aku bertawakal. Apa lagi aku nak bergantung kepada makhluk, ya? Apa yang timbul kepada makhluk, Tuhan dah atur. Apa nak jadi pada aku, Tuhan dah tentu. Apa yang aku nak terima, Allah dah tetapkan. Jadi makna kata rukun iman yang ke-6 itu sudah mantap. Beriman kepada qada dan qadar sudah mantap dalam diri. Nampak tak? Baru iman kita sempurna. Sebab itu iman disusun betul. Yang nombor 1 iman kepada Allah, berjaya. Masuk kedua, iman kepada malaikat, berjaya. Iman kepada kitab, berjaya. Iman kepada rasul, berjaya. Iman kepada hari kiamat, berjaya. Iman kepada qada dan qadar. Yang ke protokol itu betul, ya.
Jangan ubah lah. Jangan ubah. Maknanya betul itu hadis Rasulullah SAW. Ya Rasulullah jawab kepada Jibril. Bila Jibril bertanya kepada Nabi, Nabi jawab begitu. Jadi pulang kita balik kepada apa yang kita baca tadi. Kesimpulan, apabila seseorang telah diturunkan oleh Allah daripada tingkatan keasyikan terhadap Allah, nah, doa asyik pagi petang sebelum teringat orang dia sayang, tak bekerja, pakai tak makan, nah, kerja tak makan, dia sudah mula sakit cinta. Dia dah rosak lah. Lah kena minta balik. Macam contoh dulu kita antara makhluk lah. Kalau kita sampai satu pangkat kita cinta kepada seseorang lelaki yang cinta kepada orang perempuan, seseorang perempuan yang cinta kepada seorang lelaki, dengan asyik menanggung rindu, dia tak bekerja faham, dia tinggal duduk penuh, tak bekerja apa cerita. Sebab dalam Kaabah, dalam keasyikan, betul tak? Macam itulah kita dengan Allah lebih lagi. Wajib kita dengan Allah. Wajib. Dengan Allah wajib kena. Asyik tu wajib kena. Sampai kepada asyik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyik fana macam Rabi'atul Adawiyah. Nampak tak? Kita kena turun balik. Kena sedang dengan aku nak kena pergi kerja, nak kena pergi cari makan, nak kena itu, nak kena ini. Nampak tak? Ya Allah bagi balik kekuatan kat aku supaya aku boleh kerja cari makan. Sambil kita bawa keasyikan kepada Allah yang merupakan cahaya yang diberikan Allah dalam jiwa kita, sambil kita menjalankan kehidupan kita sebagai syariat. Jangan tinggal. Boleh tak? Itu maksud dia kata. Jadi makanya sehingga lupalah kerana asyik kepada Allah, sehingga lupalah segala-gala kerana telah tenggelam dalam lautan tauhid, diturunkannya ketingkatan di bawah selaku hamba Allah yang kehambaannya terlihat secara nyata baik dalam hablu minallah maupun dalam hablu minannas. Itulah ulama-ulama ni yang kata wali-wali Allah, orang-orang saleh ni tuan-tuan, bila sudah sampai kepada peringkat asyik hanya melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, kewujudan Allah semata-mata, tidak melihat lagi kepada makhluk, tak nampak makhluk ni lekeh, tak nampak dunia ni lekeh, makhluk ni tidak berikan apa-apa manfaat kepada aku. Maka tu guna tiga ni, maka dia kembali kepada Allah. Maka itu mereka beribadat kepada Allah. Kita dengar dia punya amalan sangat-sangat dahsyat. Itu lah yang kata tadi ini. Antaranya dia boleh beribadat kepada Allah dengan diri sembahyang malam dengan begitu banyak, Maka itu kita bila dalam bulan puasa ni kita menjana kejiwaan kita dengan sifat-sifat terpuji, banyak sabar kena berak, dalam soal syahwat kena kontrol syahwat, kontrol nafsu, kontrol syahwat, kontrol akal, baru dapat kontrol sebab puasa itu aja kan. Pertama kena kontrol kita punya apa? Nafsu. Jangan marah, kena sabar, kena tabah. Nampak dah? Nafsu kena tunduk kepada Allah. Kedua, dengan apa? Syahwat. Syahwat kena jaga makan minum. Jangan ghalib dia jangan makan minum. Jangan duk atok makan. Nampak dah? Jangan duk tunggu makan, jangan duk fikir kita makan. Sehingga ulama katakan dalam bab fikah, makruh kita rancang nak makan apa buka puasa hari ni. Makruh ke tak? Makruh. Orang tanam bunga, cium bunga, makruh. Dia tak nak pokok bunga ros, nampak tak? Dia cium bunga dia, makruh. Hilang pahala. Dia puasa khawasul khawas dia pakai. Apa kalau di plan? Ni kemarin kita dah kena nasi berani kan. Hari ni apa nak makan apa pula? Tak itu kan? Ya Allah. Apa pula? Hari ni kita try tengok pasar malam Bayan Baru. Kan besok try pula pasar malam Teluk Kupang. Lusa pasar malam balik pulang. Apa nampak tak pasar Ramadan? Pasar Ramadan balik pulang. Dua atok pasar Ramadan tak habis. Turun balik ke Keluar, nampak. Turun balik ke Tanjung buat. Punya dua atok makan. Ini puasa apa ni? Puasa apa ni tuan-tuan? Ini puasa makan nampak. Macam juga acong sami. Halo Ustaz, when is fasting? When you're fasting? Fasting. Tanya dulu tu. Pasal apa? You sudah convert to Muslim? Are you converted to Muslim? No. I just ask. Aku saja tanya apa? Why? Pasal Ramadan man. I really like it. Dia kata, dah. Tengok tu. Sebab dia kena enjoy makan.
I'm doing food. Ya, very food. Subhanallah. Ya, kita faham waktu dia tanya waktu cara dia, kita jawab lah. Nanti lah sekian-sekian bulan kami kosong. Tak tahu oleh LSP punya pasal dia boleh buat atau tak boleh buat di pasal Ramadan kan. Tapi you try apa tengok. Tengok nampak. Kita cuma baik sikit macam kita buat cara ulama tu aja. Jadi lebih kurang dia sama lah. Tu kan. Ya? Nampak tak? Ya? Bila kita kata orang kata awak Ustaz kata lalu memang sahih pun. Ini makna kita tidak bendung syahwat. Bila kita sudah boleh bendung kita punya nafsu, tahan marah, tahan sabar, kena bendung kita punya syahwat. Ya? Macam kita sebut tadi iftar, kita makan sahur, makan sahur. Jangan duduk galuh. Ya, duduk sibuk sangat dalam rumah kita berasap rumah punya teruk duduk siap makan dulu kerana sampai sejam punya duduk siap makan saja lah pasal nak makan sahur. Very simple untuk Rasulullah SAW. Ya. Sebab kita dah pegang tauhid, nak melaparkan kita, nak mengenyangkan kita, nak menyedapkan kita, nak menyelerakan kita Allah. Sifat apa? Manfaat. Kita sebut ad-dar wal nafi' Allah. Yang beri manfaat, beri mudarat Allah. Ya. Niat kita betul atas nama wajah Allah. Ya Allah, aku puasa bersatu hari atas wajahmu ya Allah. Sebagai menunaikan fakta Ramadan tahun ini wajib atas kerana Allah. Kau peliharalah jiwa orang ibu. Kau tabahkanlah ya jiwa dan hatiku. Engkau turunlah kepada aku satu hidayah, taufik dan inayah supaya aku dapat kawal jiwa, nafsu dan syahwatku ya Allah. Minta dan kau berkatilah sahurku segala hayat sejuk. Nampak tak? Bismillah. Oh, besar tu. Kemudian kurma. Ambil gantilah 5 biji, 7 biji. Kalau ada ajwa, makan ajwa. Bagus. Cukup. Sudah. Habis. Tak ada masalah. Ya. Cuma kita tak makan sekali ya. Aku sahaja lah. Sekali ya tak makan. Makan tengah hari tak makan. Ya. Ada dua apa? Ya. Maghrib. Makan sampai 2 kali. Buka puasa dengan moreh kita sendiri. Na'udzubillah. Bila ada mendung lagu tu, bahawa kita dapat puasa, kita puasa, kita ni'matkan kita berpuasa kepada Allah. Cantik kita rasa berpuasa. Kita buat ibadah, kita rasa kekuatan itu datang. Nampak? Sebab taufik kekuatan dalam, bukan daripada vitamin. Taufik ni kekuatan dalam daripada Allah. Taufik ni artinya vitamin batin. Faham ya? Kalau Allah bagi taufik vitamin batin tu kita boleh buat semua saja. Maka tu malam nak ngadap Allah 20 rakaat, sikitlah. Nampak tak ya? 20 rakaat tarawih sikit dah tuan-tuan. Nampak ya? Nak balas budi ihsan Allah, syukur Allah kepada begitu tinggi, nak balas kasih sayang Allah, nak berkira ke kita punya rakaat. Nampak ya? Pasal malas letih minta kepada Allah. Tapi kalau kita tak jaga nafsu, tak jaga syahwat, 20 tu banyak. Nampak tak? Ya? 20 tu banyak. Sampai ada orang, kalau orang betul-betul sayang ni, Ustaz, saya buat di sebuah masjid 8 ni, saya balik nak tambah hari boleh tak? Tengok jiwa dia macam mana. Dia rasa tak puas lah Ustaz. Saya tak kena buat 20 tu. Hang balik pergi tambah, itu bagus. Maknanya kata iman hang dah sempurna. Nampak? Hang punya syahwat terkawal, hang punya nafsu terbendung. Sila balik ke rumah buat nampak. 20, very simple, sikit. Baca balik Imam Syafi'i satu hari 300 rakaat. Kemudian khatam Quran dalam sembahyang. Mana kita riwayat tu? Ya. Tu Harun Ar-Rasyid pagi saja 150 rakaat. Zainal Abidin, Wan Zainal Abidin cicit Nabi 1000 rakaat sehari. Syekh Sufi Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi pagi saja 400 rakaat. Pagi saja sebelum Zuhur 400 rakaat qadha. Nampak? Kenapa mereka boleh sembahyang banyak-banyak ni? Kerana mereka begitu rindu sayang kepada Allah. Ya. Suka menghadap Allah. Sebab dia tak nampak makhluk ni. Makhluk dia tak nampak lagi dah. Tidak ada manfaat mudarat pada urusan luaran. Semua yang nampak adalah batin. Apa yang jadi pada Allah. Yang wujud hanya Allah. Yang betul-betul berkuasa hanya Allah. Yang menjadikan tiap satu hanya Allah. Yang mentadbir Allah. Jelas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia suka nak sebut itu banyak-banyak. Dia ya, tauhid rububiyah mula segar dalam jiwa dia. Jadi alhamdulillah tiap-tiap kali nak sebut lagi banyak, kita minimal 17 kali. Tarawih berapa kali? 20 kali nak baca. 20 kali nak baca Fatihah. Tak larat.
Cuba ingat balik ya. Berbanding dengan nikmat yang Tuhan bagi, maka itu perlu ilmu ni tuan. Sangat perlu ilmu. Kalau kita tak cari, betul-betul tak kuasai sebaik tuan, jiwa kita duduk sakit pula sampai ke mati. Ya? Kita tak akan dapat bertemu dengan Allah dan kita tidak dapat merasakan kenikmatan bahagia bertuhankan Allah. Kita tidak akan merasakan nikmat syurga dunia. Syurga dunia ni bukan rumah tangga, bukan kebahagiaan, bukan duit ringgit, bukan pangkat jawatan, bukan kemasyhuran, bukan keamanan, bukan. Yang kata syurga dunia ini, waliman khafa maqam rabbih jannatan. Bagi orang yang beriman yang takut kepada makam Tuhannya, makam apa? Sampai kepada makam fana, makam baqa, itulah makamnya. Makam fana, makam baqa. Fana, tidak ada apa yang wujud dengan Allah. Itu fana, semuanya binasa habis. Ya, kullu man 'alaiha fan. Yang kata tadi ini, yang wujud hanya Allah, itu artinya baqa. Maka apabila makam ini ada kepada dirinya, waliman khafa maqam rabbih jannatan, bagi orang yang takut pada makam Tuhannya, dua syurga. Syurga yang pertama di dunia, syurga apa? Syurga ma'rifah. Sudah ikat dirinya sebagai cinta kepada Allah, sudah mula sayang. Kita kalau sayang satu orang tu, ya Allah, cinta orang tu, kok mana pun kita akan berutui dia, ya. Siang malam dia satu keserokan keindahan, ya. Kalau kita suami isteri di rumah, diikat kasih sayang, kita rasa cukup bahagia tu hari itu, tak berkelahi dengan bini kita, tak gaduh dengan isteri kita, perhubungan suami isteri cukup baik, ya. Dia ingatkan kita ingatkan dia jaga kita jaga dia. Ya Allah, suami isteri di rumah ni kita rasa bahagia betul-betul sebab orang yang kita cinta, orang kita sayang itu balas cinta kita. Betul tak? Apatah kita dengan Allah yang sebenar-benar cinta yang hakiki, itu dia, maka akan bertandang lebih asyik mahsyuk. Jadi nak asyik mahsyuk di mana kita nak buang rindu dia? Rindu dalam sembahyang lah. Nampak tak? Sembahyang tu lah nak lepas rindu. Boleh sujud padamu, boleh rukuk padamu, boleh baca kalamu, ya Allah. Nampak tak? Ya. Tak nampak ada sakit apa semua, tak baca lagi. Dia dah baca diri dia, aku dapat aku kasih aku sendiri. Ya, yang kata tadi ni, la maqsuda illallah, la maqsuda illallah, la maqsuda illallah. Boleh tak? Saya akan cukup terang penjelasan ini supaya kita dapat faham dengan baik, supaya kita berikat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerinduan ini akan mengikat kita pagi petang siang malam. Maka kita mau sebut nama orang pagi petang, Napoleon Bonaparte, pencetus revolusi Perancis, ya. Jarang kita dengar. Hari ini orang jarang lah dengar nama-nama tu kan. Dulu kita baca sekolah, time saya baca sekolah, kena baca sejarah, ya, sejarah dunia kena baca Napoleon Bonaparte. Itu masa tu kolonial lagi, faham kolonial, ya. Kita masih ambil Cambridge masa tu kan, MCE, kita terdedah kepada dunia. Hari ini kita dah ngaji tu kan, nak belajar sejarah tu, belajar sejarah Malaysia kenal sejarah Malaysia saja. Dulu kami kenal sejarah luar. Pencetus revolusi Perancis, dia pergi kepada peperangan di Waterloo. Peperangan Waterloo, nama tempat tu, dia turun perang. Sebelum dia turun perang tu, dia berkelahi bini dia. Berkelahi dengan bini dia. Nampak tak? Sebab dia kena turun adalah hasrat bini dia nak suruh buat apa, tiba-tiba tak boleh buat hari tu. Aku tak boleh buat sebab aku nak perang, aku nak pimpin. Dia keluar pada rumah, dia kata dekat dia punya general dia, nampak tak? Hari ni peperangan kita berat kepada kekalahan. Nampak? Tu dia. General dia kata apa? Nampak tak? Nanti aku ceritakan lah. Dan aku tak cerita dulu. Jom kita turun. Memang kalah semua. Kalah semua. Baru dia habaq. Kita kalah ni mahu apa? Aku datang dengan jiwa yang sudah diganggu. Tidak ada ketenteraman, tidak ada kebahagiaan. Sudah hilang kecintaan. Aku lebih seret berkelahi dari itu. Wah. Dia itu kita nak jaga ikatan rumah tangga ni, kena jaga betul-betul ya tuan-tuan. Semua bergerak pada rumah tangga, ya. Itu dia. Dia makna rumah tangga kita kalau tak jalan dengan baik, perhubungan suami isteri tidak jalan dengan intim penuh kasih sayang,
Nah, kita nak pergi mana-mana pun kena ada dengan kasih sayang isteri. Kita nak bebas keluar pada rumah pun kena ada hubungan yang rapat. Nak tinggal rumah, tinggal yang kita sayang. Isteri kita pun nak kena ditinggal oleh yang sayang. Itu dia, nampak dah. Itu dia. Tapi kena tinggal. Sebab nak tinggal kerana Allah. Nampak dah. Sayang isteri ditinggal. Itu dah. Tinggal di mana? Tinggal di masjid lah. Sampai sayang tak pergi masjid, yang ni teruk lah. Nampak lah? Boleh faham lah? Sampai ulama susun ke kata-kata pekah ni. Bukan pujangga Melayu pun tau. Ulama susun ni. Ya? Sayang anak dipukul-pukul. Sayang isteri ditinggal-tinggal. Yang ni lah dia. Sayang anak pukul-pukul. Betul yang sayang pukul kalau dia tak sembahyang. Itu dia nampak lah. Kalau orang sayang dia suruh, dia tak sembahyang. Umur 10 tahun, asing tempat tidur, pukul dia tak sembahyang. 7 tahun suruh, 10 tahun kena pukul, asing tempat tidur. Nampak tak? Sayang isteri, tinggal-tinggal. 5 kali kena tinggal sehari. Dia abang nak sembahyang. Nak menghadap Allah, kekasih Allah. Nampak tak? Dia yang bagi rahmat, dia yang bagi kebahagiaan kita, dia yang hubungkan kita, dia yang jalinkan kita, dia yang jadi kita suami isteri. Kita kena kembali kepada dia. Boleh tak? Cantik. Dekat tu lah tu, insyaAllah kita dah baca dekat tu. Jadi insyaAllah kata tadi muslim, apabila dia mendapat bantuan Allah sehingga dia berpakaian dengan pakaian cahaya ketuhanan dan petunjuk-petunjuk terhadap mata hatinya dan perjalanannya di dalam jalan syariat, maka statusnya selaku hamba Allah yang begini lebih tinggi, lebih mulia dari status permulaan. Sedangkan dia lupa kepada semua selain hanya kepada Allah. Kerana itulah status kehambaan secara khusus, murni dan sempurna hanya diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang dapat makam yang penuh Nabi Muhammad. Jadi kita kena ikut Nabi. Mau makam ni kena ikut Nabi ya? Dia tak? Sebab Nabi dah dapat makam ni. Maka semua ulama kembali kepada makam ni. Ya? Kembali kepada makam ni, iaitu kita kembali kepada Rasulullah SAW. Maka itu banyak-banyaklah selawat tuan-tuan, sebab kita nak tarekah tu dengan Nabi. Syekh Mursyid ni memang kita penting. Kita ambil tarekah Syekh Mursyid yang bimbing kita. Tapi yang mursyid sebenarnya adalah Nabi SAW. Maka itu selawat Nabi banyak-banyak tuan-tuan. Jangan bimbang tarekah, tuan-tuan tak ambil tarekah daripada mana-mana pihak. Jangan bimbang tuan-tuan. Ya? Saya tak ada bayar mana-mana tarekah. Kalau contohnya kita kata lagu tu lah, jangan bimbang tuan-tuan. Kita bayar terus dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nak bayar kita dengan Nabi, selawat Nabi. Sehari buat 1000 tuan-tuan. Siapa sekali dah 1000 lah. Saya kata 3 apa ya. Buat 1000. Memang benda boleh sangat-sangat. Saya punya kalut pun boleh buat 1000. Tak ada masalah. Kadang lebih. Ya. Kadang lebih. Kita tengok masa benda lebih. Ya. Ni belah pagi saja 1000 habis lah. Senang-senang. Belum sampai rumah dah habis 1000. Nampak kan? Taknya petang kita buat lagi. Ya, bila lagi banyak kita selawat dengan Nabi, lagi banyaklah kita akan dapat hubungan ma'rifah dengan Allah SWT, di mana dengan keberkatan selawat itu yang kita jadi, yang Tuhan selawat kata kita. Orang yang selawat ke aku sekali, Allah selawatkan 10 kali, makna 10 kali rahmat Allah turun ke atas diri. 10 rahmat sekali turun satu selawat. Oh, kita jadi masalah. Kita tidak ada masalah kehidupan duniawi. Kita akan terus dengan Allah, ma'rifah kita akan bertambah, keimanan kita akan lebih melonjak tinggi, dan ketakwaan kita sentiasa menjana. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.